dengan ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Imam, pegawai syarah, pegawai adat dan sidang, khususnya berbahagia Tuan Pengerusi dan seluruh ahli dan kuasa Masjid As-Salam Qaryah Aitam Dalam ini, khususnya berbahagia pimpinan masyarakat, yang berbahagia tuan-tuan haji, tuan-tuan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam bahagia ini, malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita dapat sama-sama berkumpul, dapat sama-sama berhimpun dalam majlis ilmu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW yang mafhumnya bahawa para malaikat sentiasa mencari-cari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis berselawat atas Nabi SAW di atas muka bumi. Apabila para malaikat tadi bertemu, mereka berhimpun, berkumpul, beramai-ramai, hinggalah menurut riwayat mereka bertindih sesama mereka hinggalah ke langit, memohon keampunan, memohon hidayah yang berterusan, memohon rahmat yang berkekalan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kepada majlis-majlis ilmu, sebagaimana doa-doa para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan kita semua di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kasih sayang, belas ihsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia yang sangat singkat ini, yang bersifat sementara ini, yang cuma sebentar ini, dan kita semua akan menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala, alam yang baqa, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala
dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama para nabi, para rasul, para syuhada, salihin, siddiqin, awliya, dan juga orang-orang yang benar pengakuan imannya di Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang beramal saleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan bermunajat, banyakkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita dan kesehatan yang berterusan dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalankan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengamalkan sunnah, cara ibadah, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan berselawat atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Mudah-mudahan mencurah-curah rahmat Allah taala pada kita dan mudah-mudahan di akhirat nanti, pada mahsyar nanti, Rasulullah kenal kita dan memberi keutamaan kepada kita. Rasulullah menghimpunkan kita bersama para sahabat baginda Rasulullah dan bersama-sama Rasulullah masuk di syurga Allah Subhanahu wa taala di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat, dengan pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita pagi, petang, siang, malam, baca Al-Quran dan subhanallah. Karena Rasulullah ingat kepada kita supaya kita banyak baca Al-Quran dan zikrullah, kerana menjadi sebutan ahli langit. Nama-nama kita sebutan ahli langit dan cahaya petunjuk di bumi. Subhanallah. Banyakkan, iaitu baca Al-Quran dan juga banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama banyakkan berselawat atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan syafaat Al-Quran kita semua menjadi sahabat, yaitu akan sahabat Al-Quran, dan seterusnya dalam syurga Allah Ta'ala. Al-Quran sentiasa bersama dengan kita, dan yaitu bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat yaitu syafaat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk 19 Rejab. Masuk di waktu maghrib tadi 20 Rejab. Sekejap ni masa tuan. 10 pertama dah kita lalui, 10 kedua pun dah kita lalui, 10 yang akhir ini kita akan lalui. Esok esok 21 Rejab sehinggalah 30, 29 ataupun 30 Rejab. Sekejap ni masa tuan. 40 jam kita dah melalui 2/3. Hanya tinggal 1/3 lagi. Dan kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, dan seterusnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana bulan Rejab ni kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram, bulan Ramadan kita menuai hasil. Ini antara disebut oleh para alim ulama, iaitu 3 bulan berturut-turut ni penuh dengan keberkatan, kemuliaan yang ada dalam, iaitu bulan-bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan yang penuh dengan kemuliaan, penuh berkatan ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dalam membicarakan solat berjemaah seperpaduan imam dan makmum. Dan kita masih lagi sebagaimana 2 minggu yang lalu, iaitu dalam membicarakan solat sunat tahiyatul masjid. Bahkan
akan memadai dengan solat 2 rakaat sama ada solat fardu maupun solat sunat rawatib atau selain yang kedua ni. Ini berarti sekiranya seorang menggabungkan niat, iaitu dengan niat bersolat tahiyatul masjid dan solat fardu untuk satu solat, maka sah solat itu dan dia mendapat pahala kedua-duanya. Ini di sisi Imam Syafi'i. Bila sebut solat fardu, iaitu merangkumi solat-solat sunat, termasuklah solat tahiyatul masjid. Subhanallah. Begitu dalam masjid banyak kelebihan yang Allah kurniakan pada kita. Antaranya solat tahiyatul masjid, iaitu tahiyat maksudnya penghormatan, memuliakan masjid. Solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan bila kita terlepas ataupun disebutkan iaitu kita terlewat, maka kita solat fardu, maka solat fardu kita niat iaitu dengan solat sunat itu merangkumi sekali. Solat sunat itu masjid itu merangkumi sekali, termasuklah solat sunat rawatib, iaitu kita dapat banyak pahala kerana terangkum dalam solat fardu. Yang utama solat fardu, iaitu solat sunat. Solat sunat ini iaitu terangkum sekali apabila kita niat, iaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu biasa menerima segala amal-amal soleh kita dan niat kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat sekali dengan solat tahiyatul masjid dan juga solat sunat rawatib. Dan ia mendapat pahala kedua-duanya, iaitu solat fardu dan juga solat sunat. Itu dia solat sunatnya, solat sunat rawatib dan juga solat sunat tahiyatul masjid. Namun demikian, sekali seorang itu menunaikan solat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah atau solat 1 rakaat dengan niat tahiyatul masjid, maka perkara itu tidak madai untuk melepaskan tugas tahiyatul masjid menurut pendapat yang sahih. Itu dia tetap 2 rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebahagian daripada ulama-ulama berbahasa kita yang Syafi'i berpendapat bahawa itu semua memadai. Pendapat ini lagi iaitu zahir hadis dari mereka ialah yang penting ialah memuliakan masjid. Kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid dan kita iaitu solat rawatib dan juga solat fardu dan juga niat i'tikaf. Jadi kita duduk dalam masjid ni, pahala i'tikaf berjalan. Tapi syaratnya kena niat. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat. Kerana semuanya bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amalan itu bermula dengan niat. Dengan niat. Apabila kita niat, maka dapat pahala. Niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf sepanjang kita berada di dalam masjid. Seterusnya, namun demikian menurut pendapat yang shawab tetap tidak. Wallahu a'lam. Yang disebutkan itu terhasil salah satu daripada 4 perkara tadi, yaitu daripada solat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah atau solat 1 rakaat, yaitu disebutkan terhasil itu secara itu pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Adapun bagi al-Masjidil Haram pula, di Masjidil Haram, maka perkara pertama yang perlu dilakukan oleh jemaah haji yang memasukinya ialah tawaf qudum. Tawaf qudum ni tawaf selamat datang. Itulah tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram, iaitu dengan tawaf qudum. Kemudian barulah ditunaikan solat 2 rakaat tawaf. Lepas tawaf qudum, barulah solat sunat tawaf. Biasanya kita laksanakan di belakang maqam Ibrahim. Habis dia tawaf 7 pusingan, kita terus ke solat terus tawaf qudum tadi, terus kita ke belakang iaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Ini dalam Masjidil Haram. Masjid-masjid lain sembahyang tahiyatul masjid. Itu beza dia.
Dan menyambung semula kata-kata Imam As-Suyuti, sebenarnya dua jenis solat lagi yang sama jenis dengan solat tahiyatul masjid ini, yaitu dengan menaikkan solat yang lain. Berarti ini sudah sekaligus termasuk solat yang kita tunaikan tadi. Ini disebutkan terperinci dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair di bawah tajuk Al-Umur Bimaqasidiha, yaitu menyebutkan tentang yaitu Al-Imam As-Suyuti menyebutkan yaitu solat-solat sunat seperti solat sunat wudu, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat zawal. Zawal ini tergelincir matahari, zawal tergelincir matahari. Dan seterusnya sunat tasbih. Dan keenam sunat ghaflah. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka iaitu jaga solat sunat. Solat-solat sunat mereka sangat jaga. Solat fardu memang amat mereka jaga. Mereka sangat mereka jaga. Tapi bila sebuah solat sunat itu mereka sangat jaga. Kita ambil contoh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu setiap malam Imam Ahmad bin Hanbal ini akan sembahyang sunat 300 rakaat, 600 kali sujud. Subhanallah, yang terlihat yaitu 300 rakaat, 600 kali sujud setiap malam. Ini amalan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu pengasas itu mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi kita ya, solat fardu isya itu solat sunat ba'diyah 2 rakaat, solat rawatib. Rawatib ini maksudnya solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ada yang muakkad, ini dituntut, ada yang disebutkan ghairu muakkad, tidak dituntut. Yang dituntut itu muakkad, solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Solat sunat subuh kan? Kalau di negara Arab dipanggil solat sunat fajar 2 rakaat, yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangan tinggal. Jangan tinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum solat fardu subuh 2 rakaat. Ini jangan tinggal. Tiap-tiap pagi kita jaga. Kerana kelebihan yang istimewaannya yaitu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isi. Subhanallah. Dalam bahasa kita ni kaya-kaya. Segala dunia dan isinya. Maksud isinya itu barang-barang yang berharga di atas di atas dan dalam bumi ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan seterusnya dapat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, yaitu sebelum solat fardu zuhur. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ini qabliyah zuhur. Dan selepasnya yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu sunat rawatib. Yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, yaitu selepas solat fardu zuhur. Subhanallah. Jadi 12 rakaat. 4 yang pertama yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, yaitu solat sunat rawatib sebelum solat fardu zuhur. Solat fardu zuhur 4 rakaat. Jadi tadi 2, 4, dah 8. Dan ditambah lagi 2 selepas itu ba'diyahnya. Selepas itu yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi 12 rakaat, yaitu sembahyang sunat, yaitu dan sembahyang fardu zuhur. Sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelahnya itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan 4 rakaat solat fardu zuhur. Subhanallah. Kecuali yang Jumaat, kerana Jumaat adalah sembahyang sunat ba'diyah 2 qabliyah 2 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat.
Sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah maknanya sebelum, ba'diyah selepas. Solat Jumaat 2 rakaat termasuk 2 khutbah. Jadi 4. Subhanallah. 2 itu khutbah dan 2 solat fardu Jumaat. Subhanallah. Jadi hari yang lain kekal, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam qabliyah zuhur, dan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam yaitu ba'diyah zuhur. Disebutkan muakkad, itu yang dituntut. Dan seterusnya 2 rakaat sebelum solat fardu asar qabliyah. Qabliyah yaitu 2 rakaat. Itu sebelum solat fardu asar. Selepas solat fardu asar haram, kecuali di Masjidil Haram saja. Satu tempat di dunia ini, satu tempat saja yang tidak ada larangan selepas solat fardu asar dan selepas solat fardu subuh, tiada larangan. Itu hanya satu tempat, itu di Masjidil Haram. Masjid-masjid lain tetap haram, yaitu dilarang solat sunat mutlak selepas solat fardu asar dan selepas solat fardu subuh. Ini haram, dilarang, kecuali di Masjidil Haram saja, satu tempat saja di atas muka bumi ini. Subhanallah. Dan seterusnya yang muakkad selepas 2 rakaat selepas solat fardu maghrib. Ini muakkad selepas solat fardu maghrib. Dan selepasnya yaitu 4 rakaat ataupun 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam selepas solat fardu Aisyah. Jadi qabliyah, dari qabliyah, ba'diyah, dia ambil ba'diyah. Qabliyah boleh, tapi disebutkan ghairu muakkad. Sebab kita lihat ada setengah masjid lepas saja, iaitu dalam solat fardu maghrib, lepas saja azan terus iqamah. Tidak ada sunat. Kerana ghairu muakkad, tidak dituntut. Selepas solat fardu maghrib baru dituntut atau disebutkan muakkad, iaitu yang dituntut. Dan solat isyak juga, kerana waktu maghrib ni diambil kerana masanya singkat. Masanya singkat, sebagaimana solat fardu subuh, singkat masanya, tempohnya. Maka disitulah, iaitu ghairu muakkad, iaitu sebelum solat fardu maghrib. Itu sebut ghairu muakkad. Dan isyak tadi iaitu ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum solat fardu isyak. Itu ghairu muakkad, tidak dituntut. Yang dituntut ialah selepas solat fardu isyak, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ini antara yang dituntut sebagaimana yang disebut oleh ulama Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Dan seterusnya ada disebutkan sunat qibal, sebelum dihukum bunuh. Sunat sembahyang sunat sebelum mati dihukum bunuh. Contohnya sebelum tempat kita ni, orang yang nak digantung lah, sebelum gantung dia sembahyang sunat 2 rakaat, sunat qibal, sembahyang sunat untuk pembunuhan sebelum dihukum bunuh. Kalau negara Arab sebelum dipancung dia sembahyang dulu. Dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum dihukum pancung. Ini antara lah kata Imam As-Suyuti, iaitu solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat zawal, inggeje matahari, solat sunat tasbih, solat sunat ghaflah, ketika hati lalai sembahyang sunat. Ini antara amalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Apabila melakukan dosa, dia kata ghaflah, dia rasa dosa, dia terus sembahyang ambil wudu dan sembahyang sunat. Bukan sunat ghaflah. Dia lalai dengan
dengan dunia, yang penuh dengan disebutkan huru ni penuh dengan tipu tadi. Dan yang akhir tadi yaitu sunan qatl, yaitu sunan qital, maksudnya yaitu sembahyang sunat sebelum dihukum bunuh. Dan insyaAllah kita bersama lagi mengikuti beberapa soalan yang lain itu tentang niat umur bimaqasudihan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada saat datang insyaAllah. Jadi apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.